Oleh itu saya lancarkan kutipan derma sekarang. Dah kutip dah pun. Tak ada kita nak bersyarah derma lah. Semangatnya rakyat di sini untuk menumbangkan Barisan Nasional. Para petugas diminta bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan sebanyak yang mungkin. Wang ini akan digunakan untuk kegiatan pentadbiran, untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan kebajikan. Semuanya datang daripada derma, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh itu, penguntit derma tolong bergerak secara perlahan. Goyang uncang depan orang tu lagi tak bagi, jangan bergerak. Ini macam kerja burung ya, laju. Perlahan-lahan berilah. Kalau terlalu miskin, tak ada duit, miskin sangat, mari jumpa Lim Guan Eng. Ataupun jumpa yang bermak Wahindut, yang papa kedana itu. Bolehlah kita mencari jalan untuk membantu. Kalau yang banyak duit, dermalah sebanyak mungkin. Saya bagi pihak PAS kawasan Kuala Terengganu mengucapkan jazakallah kasiran, terima kasih banyak di atas derma sumbangan yang Tuan telah berikan, sedang berikan dan akan berikan. Semoga Allah Tuhan memberi ganjaran keberkatan rezeki di atas sedekah jariah yang Tuan Puan berikan dari masa ke semasa. Terima kasih. Kutipan derma terus sampai penghujung sana. Sampai dekat jambatan tu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tadi adinda saya berucap, Lim Guan Eng, orang panggil adik saya, dia pun panggil saya abang. Saya anak Pulau Pinang, dia anak Melaka. Dia datang bertanding di Pulau Pinang jadi ketua menteri. Aku datang bertanding Kuala Terengganu, kalah. Nampaknya nak kena pergi Melaka lah lepas ni. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada malam ini saya nak menyambung ucapan rakan-rakan tadi. Kenapa keadaan negara kita jadi begini sekarang? Keadaan menjadi kelang kabut, pentadbiran kelang kabut, Malaysia ditertawakan. Di antara punca yang paling besar datang daripada amalan rasuah yang keterlaluan di Malaysia sekarang ini. Inilah punca yang paling utama yang menyebabkan Malaysia jadi begini sekarang ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, rasuah amat dibenci oleh Islam, sehingga Islam meletakkan ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah di dalam neraka. Bencinya Islam kepada rasuah. Tetapi apa yang berlaku di dunia sekarang, orang Islamlah paling tinggi mengamalkan rasuah. Kenapa jadi begitu? Tak ada satu pun negara orang Islam, menurut kajian Transparency International, satu badan antarabangsa yang mengkaji rasuah, memberi markah. Tak ada satu pun negara orang Islam yang rasuahnya lebih rendah daripada negara-negara Eropah. Semua negara Islam rasuahnya amat tinggi. Sebaliknya, orang-orang bukan Islam benci kepada rasuah dan menolak rasuah. Di sebelah Asia ini, negara yang paling rendah rasuah jatuh kepada New Zealand, Singapura. Di sebelah negara barat,
negara yang paling rendah rasuah jatuh kepada Finland, Sweden, Denmark. Negara yang saya sebut ini tak ada satu pun negara yang majoriti orang Islam. Artinya amalan Islam, budaya Islam dijalankan oleh orang bukan Islam. Sebab itu orang Islam berada dalam keadaan begini tarafnya di dunia sekarang. Jangan kita mengungut, jangan kita marah. Padan kedudukan orang Islam dengan amalan yang mereka lakukan. Hadirin sekalian, indeks rasuah diukur. Tanpa rasuah markahnya 10,0. New Zealand, Singapura mendapat markah 9,5/10. Hampir-hampir tak ada rasuah dalam negara mereka. Malaysia, angka paling akhir kita perolehi indeks rasuah 4,5/10. Jatuh daripada angka tertinggi kita capai, angka rasuah 5,3/10. Sekarang jatuh kepada 4,5. Hadirin sekalian, dari segi kedudukan negara dunia, kita sekarang berada di tempat ke-56, setara dengan negara-negara Afrika. Inilah kedudukan Malaysia sekarang. Malu atau tidak kita sebagai rakyat Malaysia? Malu atau tidak? Malu apa dia yang boleh menang? Artinya kita baru separuh malu. Kita lihat sejenak indeks rasuah di Malaysia ini. Di zaman 3 Perdana Menteri dahulu, Tengku Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On, indeks rasuah antara 20 hingga ke 25. Tempat kita di dunia ini boleh tahan, boleh gagah. Orang kata okey lah, not so bad. Tidak buruk sangat, tidaklah baik sangat. Ngam-ngam lah, sap-sap soy, tengah-tengah aja. Bila naik Perdana Menteri yang keempat, Tun Mahathir Mohamad, bermulanya program penswastaan secara besar-besaran. Elektrik di swasta, telekom di swasta, pos di swasta, banyak lagi yang diswastakan. Lahirlah konglomerat Melayu, korporat Melayu dan keparat Melayu. Kita lihat di zaman Tun Mahathir, wang negara kita hilang, bukan lagi puluhan juta, ratusan juta, bahkan ribu juta. Bank bumi hilang 2.500 juta. Perwaja hilang lebih daripada 7 bilion. Tabung haji hilang. Wang PPRT hilang. Sudah main ribu-ribu juta. Kita lihat hadirin sekalian, masa saya jadi ahli parlimen 3 penggal, hampir setiap penggal ada saja belanjawan diperlukan untuk top up, bantu memulihkan bank bumi. Kita lihat di mana ada bank bumi, di situ ada pejabat UMNO di atasnya. Betul tidak? Bank bumi pejabat UMNO, mimpi UMNO curi duit di beratai ke bawah. Betul tidak ni? Akhirnya bank bumi hilang, ditelan oleh Commerce Bank. Jadi bumi putra Commerce, bumi putra Commerce pun hilang. Jadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Hadirin sekalian, ini sejarah bank bumi. Bank rakyat pun begitu juga. Sekarang bank rakyat alhamdulillah berada di tahap yang kukuh setelah pentadbirannya dan semuanya disusun semula. Hasil daripada penyelewengan yang begitu banyak, Tun Mahathir akhiri sebagai Perdana Menteri, indeks rasuah daripada tempat ke-25 di mata dunia meningkat ke tempat 40. Tepukan gemuruh pada Tun Mahathir kerana berjaya meningkat rasuah di Malaysia. Satu tepukan paling gemuruh pada Mahathir, karena zamannya berjaya meningkat rasuah.